Bidang kuasa hakim. Itu sebabnya apa-apa bila berlaku perceraian, kita jangan tanya, walaupun antum semua ada masalah, tanya saya dari sudut hukum. Saya hanya boleh menceritakan hukum. Mazhab Imam Syafi'i kata begini, Hanafi kata begini. Selagi mana tidak diputus dalam mahkamah, dia tidak boleh. Mahkamah ada bidang kuasa penuh mengikut kesinambungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita tak boleh tanggap. Sebab itu kesinambungan daripada Rasulullah. Contoh ni zaman Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar menjatuhkan hukuman orang yang talak 3 jatuh 3. Jatuh 3. Itu sekali je Sayyidina Umar jatuh penghakiman, bukan sepanjang masa. Ketika mana datang seorang, dia mentalakkan isteri, dia kata dia talak isteri. Sayyidina Umar dalam penghakiman dia jatuh talak 3. Maka dia cabar mahkamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman Rasulullah, bahawa orang yang mentalak satu lapas dengan talak 3 jatuh 1. Sayyidina Umar kata apa? Dalam penghakiman Sayyidina Umar kata, kalau kamu duduk juga di zaman Rasulullah, Rasulullah juga jatuh 3. Sebab apa? Sebab kamu bermain-main dengan talak. Kalau orang contohnya ramai-ramai dah mengaji tiap-tiap malam, tahu hukum dah, balik dia talak isteri dia, dah tahu hukum, tahu hukum, mengaji kitab macam-macam kitab, dia menjatuhkan talak pada isterinya 3 talak, 1 lapas, hakim boleh menjatuhkan 3 sebab dia tahu hukum. Tapi orang ni memang tak tahu hukum, hanya tahu ni kursus perkahwinan, masuk petang Jumaat, habis pukul 2 petang Ahad dapat sijil perkahwinan. Itulah sijil. Setakat apa yang boleh ajar? Setakat apa boleh ajar? Kalau kursus perkahwinan, masuk daftar petang Jumaat, habis pukul 2 petang hari Ahad, lepas tu dapatlah sijil. Tak tahu apa itu khuluk, apa itu talak bain sughra, apa talak bain kubra. Bain aku tak tahu apa benda. Atau apa itu zihar. Jangan main-main bak zihar. Terlampau memuji isteri, dia pujilah, tangan you ni macam tangan mak ai lah. Habis jatuh zihar. Jatuh zihar. Dia urut belakang ni, badannya punya cantik, cantik dia cantik ni, dia pujilah orang ni, puji, putui cantiknya badan orang ni, dia puji ni sampai menyamakan dengan anak dia. Tak boleh menyama dengan anak, sebab kita tak boleh kahwin dengan anak perempuan kita. Boleh kahwin dengan anak perempuan kita? Tak boleh. Setiap orang yang tidak boleh kita kahwin ni, maka dia menziharkan, menyamakan, membelakangkan badan seperti anak dia sendiri. Badan awak ni putih macam cerita, dia nak ikutlah macam Elan TV. Elan TV yang pegang rambut ibu dia awak, halus rambut ibu awak. Kanak-kanak tidak menipu ya rambut dia. Jadi dia peganglah rambut bini dia, belakang bini ni, halusnya kulit awak ni macam baby anak kita. Anak kebetulan dia menziharkan, itulah anak perempuan dia. Kalau dia menziharkan anak lelaki tidak jatuh, tapi kalau menziharkan dengan anak perempuan jatuh. Tapi kalau dia cakap anak perempuan dia, kau ni memang salin tak tumpah macam mak kau, tak jatuh zihar. Sebab dia cakapkan anak dia macam mak dia, dia jangan mak macam anak. Saya akan bahas dalam bab zihar nanti. Ini berubah talak. Ada tak berlaku? Ada terlampau memuji sehingga berlakulah zihar dalam perkahwinan tanpa disedari dan tidak membayar kafarah zihar. Sehingga sekarang apa kesannya? Kesan kepada anak yang akan bakar lahir. Allahu Akbar. Itu zihar. Tapi kalau berzihar macam bapak dia, tak apa. Ui, sasa badan kau ni macam bapak. Dia kata memang ini belajar taekwondo, tapi kau jangan kungfu aku, dia kata. Dia mengatakan macam bapak, tak apa. Sebab dia bapak dengan anak ni, kita dengan bapak boleh kahwin? Tak boleh kahwin. Oleh sebab itu, kalau diziharkan dengan bapak, berzihar dengan abang atau anak lelaki, tidak akan boleh jatuh zihar, tidak berlaku zihar, kerana tidak boleh berkahwin. Tapi kalau dengan perempuan, kerana boleh bersetubuh, setiap yang boleh bersetubuh laki dengan perempuan, maka dia menziharkan jatuh zihar.
maka peruntukan ada dalam bab zihar. Ini perlu tahu kepada orang muda supaya tidak berlaku zihar di dalam perkahwinan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, ini kita kembali balik. Kalau talak itu hendaklah ia yang mentalakkan itu dengan ikhtiarnya. Kalau ikhtiar apa maksudnya? Maka tiada sah talak orang yang terlanjur lidahnya pada mentalakkan isteri, ataupun dia tak perasan dia talak, tengah mimpi ketalak kau bang, tak sedar orang talak kau. Jangan orang tengah tidur dah. Dia mengigau-ngigau, bangunlah bang, bangunlah. Orang kata orang talak lah. Nangis isteri. Bangun tidur. Bila pula aku talak kau? Tadilah awak cakap. Bila? Tadi. Saya tak peduli juga nak bawa ke mahkamah. Sebelum 7 harinya daripada lepas awak melepaskan talak, dia mesti 7 hari. Bermula hari ini lepas, dia kena bawa ke mahkamah dalam masa tempoh 7 hari. Kalau tidak, banyak kena denda. Sambung balik. Maknanya kalau mengigau tanpa ada ikhtiar dia sendiri, terlanjur lidah, tak jatuh, jangan takutlah. Tak payahlah bawa mahkamah, tak payah tanya ustaz. Kalau tanya banyak sangat pendapat. Pegang kaedahnya, syaratnya hendaklah ada yang mentalak itu dengan ikhtiarnya, maka tiada sah talak orang yang terlanjur lidahnya pada mentalakkan isterinya. Itu dia. Dan syarat yang keempat, hendaklah tahu yang mentalak itu akan erti talak, iaitu lepas daripada jadi isterinya. Walaupun di Malaysia ni menggunakan kalimah cerai, dalam Quran tak ada kalimah cerai. Cerai ini termasuk lepas kinayah pada asal. Cerai baju, cerai kawan, cerai macam cerai. Buka dalam kamus cerai, apa makna cerai? Lepas di kinayah. Tetapi walaupun lepas itu kinayah sudah menjadi soreh apabila menjadi adat dalam negara tersebut. Ini mengikut kaedah PK, al-adatu muhakkamatun. Adat dalam satu tempat itu boleh menjadikan hukum. Sekarang semua orang dalam negara kita tahu kalau aku cerai kamu, mana talak. Jadi oleh sebab itu telah diputuskan oleh Majlis Fatwa, kalimah cerai yang digunakan di dalam negara Malaysia sesungguhnya itu bermakna talak. Sesiapa yang melepaskan kalimah cerai kepada isterinya, sabitlah talak. Walaupun dalam Quran menggunakan kalimah talak. Begitu juga disebut oleh Syekh Daud Patani dalam kitabnya Idahul Lubab, bahawa sesungguhnya tetap dijatuhkan jatuh cerai, hukum cerai, ini talak, kecuali baru ni berlaku seorang orang Indonesia kahwin dengan orang Malaysia, isteri dia bergaduh, cerai saya bang. Kalau kamu nak cerai, aku ceraikan, katanya. Itu dia. Kalau itu yang kamu nak cerai, aku cerai, dia bilang. Itu dia. Udah tu dia tanya, apa mana cerai? Sebab Indonesia ni bahasa pun beza. Orang Lombok lain bahasanya, orang Madura lain bahasanya, orang belah-belah Sumatera lain bahasanya, ya. Orang belah sana belah atas Bali lain bahasanya. Dia pun kata cerai itu apa dia? Awak nak cerai saya, nak cerai aku, keluarlah sana. Isteri dia pun keluar rumah, panggil lah keluarga dia, dibawa ke dalam mahkamah kerana suami dia bercerai. Tapi pihak ni kata, saya yang arif tak tahu makna cerai itu apa. Kalau saya tahu makna talak, saya tak talak isteri saya. Merujuk kepada undang-undang Islam. Contohnya kalau kita pakailah ahkamun nikah, kitab nikah ni, paling lebih babun nikah, contohnya kitab bercerita bab nikah je. Kita merujuk contohnya dalam muka surat 15, berhujah bahawa sesungguhnya pihak kita ni, anak guaman kita ini tidak tahu makna cerai. Apabila dia tidak tahu makna cerai, tidak jatuh perceraian. Tidak jatuh perceraian. Kerana syarat yang keempat, hendaklah tahu yang mentalak itu akan erti talak, iaitu lepas daripada jadi isteri. Kahwin dengan India, kahwin dengan Cina, Cina tu pun cakap lah cerai, kita pun main cakap je. Isteri pun bawa mahkamah. Kenapa?